Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi disebabkan oleh tajuk genetik ni adalah merupakan tajuk yang agak sukar untuk difahami. Jadi cikgu terpanggil untuk menghasilkan video ini. Okey, jadi cikgu berharap dengan video ini pelajar-pelajar tingkatan 4, okey, Pak A dan Pak E dapat sedikit sebanyak memahaminya. Okey, jadi bab genetik kalau kita lihat dalam silibus KSSM ini, okey, jadi dia lebih bertumpu kepada DNA ataupun kromosom. Okey, jadi kita lihat apa itu DNA ataupun kromosom. Okey, jadi kita lihat dalam sel manusia, okey, dalam sel manusia seperti yang ditunjukkan dalam buku teks awak ni. Okey, ni sel manusia. Okey, dalam sel manusia, okey, terdapat nukleus. Okey, sebagaimana kita tahu, setiap sel ada nukleus dalamnya. Okey, jadi dalam nukleus, okey, sebelum tu nukleus ni apa fungsi? Nukleus berfungsi mengawal semua aktiviti sel. Okey, semua aktiviti sel ni dikawal oleh nukleus. Okey, dalam nukleus ini yang kita nak tumpukan. Dalam nukleus ni. Okey, dalam nukleus terdapatnya banyak kromosom. Ini kromosom bentuk X. Ini kromosom X. Okey, ini kromosom. Zaman saya belajar dulu bentuk rama-rama, macam bentuk rama-rama. Okey, ini adalah kromosom. Okey, dan dalam kromosom ada DNA. Okey, dalam kromosom ni ada DNA. Okey, dan dalam DNA pula ada gen ataupun gen biasa kita panggil. Okey, jadi kalau kita nak lebih faham, okey, ini kromosom lebih besar. Okey, sebelum kromosom tu iaitu nukleus, betul tak? Mula-mula nukleus. Nah, ni nukleus semua. Okey, nukleus terletak dalam sel. Okey, dalam nukleus ada kromosom. Besar kromosom. Okey, dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada gen. Okey, jadi yang paling kecil sekarang ni ialah gen. Okey, besar sikit DNA. Besar lagi kromosom. Kalau besar lagi nukleus. Besar lagi sel. Okey, jadi cikgu harap itu boleh faham. Okey, kalau kita lihat kepada nota yang cikgu bagi kepada anak-anak pelajar, iaitu macam berbentuk modul tu. Okey, kita lihat pembahagian sel. Tajuk yang bermula dalam genetik ni tajuk pembahagian sel. Okey, apa itu pembahagian sel? Okey, ataupun di manakah berlakunya pembahagian sel? Jawapannya dalam nukleus. Secara lebih detail lagi, apa yang berlaku ialah dalam nukleus tersebut ialah pembentukan DNA dalam kromosom. Okey, kita lihat. Yang pertama sekali kita tumpu kepada nukleus. Okey. Kita perlu ingat dalam nukleus ada kromosom. Ni start ni. Dalam nukleus ada kromosom. Okey, jadi nukleus mengandungi kromosom. Okey, dalam nukleus ada DNA. Dalam nukleus ada kromosom. Ada kromosom. Jadi, apa itu kromosom? Kromosom ialah struktur berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik dan protein. Panjang dan berlengkar yang terletak di dalam nukleus. Itu kromosom. Okey, boleh faham? Mana kromosom itu berada dalam nukleus
dan dia berbentuk struktur berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik dan protein. Dan dia panjang dan berlengkar. Panjang dan berlengkar. Okey. Dalam kromosom pula, dalam setiap kromosom mengandungi satu molekul panjang DNA. Okey, kromosom tadi seperti cikgu kata tadi berbentuk X ataupun bentuk rama-rama. Okey, ini kromosom bentuk dia. Okey, yang mana satu X belah ni, satu sayap ini, kalau rama-rama satu sayap ni kita panggil kromatik. Jadi ada berapa kromatik? Ada 2 kromatik. Yang mana di tengah-tengahnya kita panggil centroma. Okey, centroma. Okey, jadi dalam kromosom ada DNA. Okey, kita lihat. Apa itu pula DNA? DNA ataupun nama panjang dia acid deoksiribonukleik. Acid deoksiribonukleik ataupun DNA. Ingat, DNA nama panjang dia acid deoksiribonukleik. Okey, dalam DNA ini terdiri daripada unit asas yang dipanggil sebagai nukleotida. Dalam DNA itu ada nukleotida. Okey. Yang mana DNA terdiri daripada 2 rantai polinukleotida yang berpintal. Okey. Antiselari, berpintal antiselari antara satu sama lain membentuk satu struktur yang dikenali sebagai helix ganda 2. Okey. Lebih kurang bentuk ginilah helix. Helix ni bentuk berpintal-pintal. Bentuk gitu. Helix. Okey, ni bentuk DNA. Okey, jadi ingat DNA terdiri daripada 2 rantai polinukleotida. Polinukleotida ni maksudnya rantai yang sangat panjang. Dan rantai ini berpintal, antiselari antara satu sama lain, membentuk struktur helix ganda 2. Okey, dalam setiap nukleotida, okey, nukleotida ni unit asas dia nukleotida. Setiap nukleotida terdiri daripada 3 komponen, iaitu asid deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okey. Jadi itu adalah asas DNA. Okey, kalau kita nak faham lagi, DNA ni asas dia ialah nukleotida. Dia unit asas bagi nukleotida. Nukleotida ni dia panjang. Setiap nukleotida tu ada 3 benda yang kita panggil DNA. Itu ada gula deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okey, ketiga-tiga ini akan membentuk rantai nukleotida, rantai DNA. Okey, jadi bila panjang DNA itu dia berpintal, okey, dan berpintal antiselari kita panggil sebagai helix ganda 2. Okey, seterusnya dalam DNA terdapatnya gen. Okey, gen iaitu unit asas pewarisan. Okey, gen ni merupakan berfungsi sebagai mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam organisma. Dia mengawal ciri-ciri. Maknanya ciri-ciri setiap organisma itu dikawal oleh gen. Contoh ciri-ciri itu ialah satu, contoh kalau manusia boleh menggulung lidah. Okey. Kalau pada kucing, warna bulu pada kucing itu berbeza-beza. Kalau bentuk kacang pi, ini semualah. Kalau manusia lagi rambut kerinting. Apa lagi? Mata biru atau mata hijau. Itu semua dikawal oleh gen yang ada di dalam DNA. Okey, jadi itu penerangan berkenaan dengan pembahagian sel
yang berlaku dalam nukleus dan apakah bahan-bahan yang terdapat dalam nukleus. Itu yang cikgu ceritakan tadi. Okey, jadi bila semua dah buat yang tu, maka kita bolehlah jawab latihan prestasi TP1 ni. Okey, jadi apakah unit pewarisan? Jadi unit pewarisan ialah gen. Unit pewarisan ialah gen. Okey, di manakah pembahagian sel berlaku? Dalam nukleus. Pembahagian sel berlaku dalam nukleus. Kalau nak lebih spesifik lagi, dalam kromosom. Okey, tapi biasa kalau soalan bertanya di manakah pembahagian sel berlaku? Nukleus. Okey, DNA terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali sebagai nukleotida. Nyatakan 3 komponen nukleotida. Ni. Ambil saja isi. Gula deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okey, DNA terdiri daripada 2 rantai polinukleotida yang berpintal anti-selari membentuk satu struktur X. Apakah struktur X? Okey, kat mana kita boleh dapat ni? Okey, dekat sini. Okay, jadi struktur X tu ialah helix ganda 2. Okey, apa itu kromosom? Jadi kromosom ialah ambil sini. Struktur berbenah halus yang terdiri daripada asid nukleik dan protein. Okey, yang terusnya, apakah kandungan di dalam nukleus? Okey, dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada gen. Jadi awak jawab untuk soalan ini, jawab ni saja. Kromosom saja. Betul. Okey, jadi itu untuk